mention saya ataupun message dalam inbox dekat Twitter. Mention dekat Twitter ataupun message dekat inbox. And then I do my best to answer the questions that have been requested. Okay, kita ada Tuan Hafiz. Alright, saya add dulu, nanti kita akan buka ruang untuk Tuan Hafiz. Okay. Baik, jemput malam ini. Bagaimana bina hubungan baik di tempat kerja? Tuan-tuan, soalan ni, soalan pula. Topik ni sangatlah besar, sangatlah luas, sangatlah nak kata apa, abstrak, sangatlah tidak fix. Apa macam biasa, saya hanya sentuh 5 poin yang saya dikira sebagai fundamental lah. Saya consider dia sebagai fundamental. Alright. Mungkin lain orang, lain situasi, lain pejabat, lain karenah, lain leadership, lain culture memang akan jadi berbeza. So anda kena adapt dan sesuaikan dengan situasi anda. Apa yang saya kongsi hari ini bukanlah definitif, bukanlah mesti macam tu, tak. Saya hanya kongsi saya kira sebagai fundamental yang mana saya gunakan ataupun saya latih dalam training-training yang saya uruskan bersama dengan executive manager bahkan kepada C-level. Pada masa yang sama, saya sendiri pun praktikkan perkara tersebut yang mana saya jumpa daripada mentor, saya jumpa daripada bacaan dan saya jumpa daripada pengalaman lah. So what I share today hanyalah 5 poin saja tuan-tuan dan puan yang saya kira sebagai fundamental asas untuk mulakan hubungan ataupun establish a good relationship at workplace. Tak kisah dalam industri apa jumlah yang kecil ataupun jumlah yang besar tim anda itu, InsyaAllah boleh membantulah. Dan macam biasa, situasi ni sangat fleksibel. So what I say is, ambil yang baik, ambil konsep dia, cuba praktikkan ataupun sesuaikan dengan situasi. Alright, tuan-tuan? Boleh ya? Kita nantikan lebih kurang dalam 2 minit lagi untuk kita teruskan sesi kita malam ini. Kita bagi lebih ramai untuk join, boleh kongsi pada story, flip dan sebagainya untuk ramai lebih join. Okay, siapa-siapa yang nak ada pengalaman case study dan sebagainya, tuan-tuan Cik Pan boleh request. Kalau tak dapat request, okey, dah ada 80-an. Okay, that's cool. Oh, terima kasih kerana sudi hadir. Saya perasan ada wajah-wajah yang sentiasa ada. Cik Puan Min, Sislia, Ki, Lux, dan ada listener ni, ada maaflah saya noob tuan-tuan. Terpaksa saya berhenti. Yang tadi sebab tiba-tiba aku seorang je kan. So ini yang kedua lah. Right, sorry again. Baik. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan sesi kita walaupun ada masalah teknikal tadi. Okay, baik. Assalamualaikum. Kita mula secara rasmi tuan-tuan Cik Puan. Apa khabar semua?
Dan topik hari ini adalah bagaimana bina hubungan yang baik di tempat kerja. Malam ini saya kongsikan 5 poin-poin fundamental yang mana saya ambil daripada, khususnya daripada buku Rules of Work oleh Richard Templer. Dan saya tak ambil semualah, saya ambil yang mana yang saya kira relevan, sesuai untuk dikongsikan dan really proven based on my personal experience and also what I've delivered in the training. Baik. Yang pertama tuan-tuan, kita ada 5. Yang pertama tuan-tuan, bila masuk kerja, baru pindah tempat kerja ataupun memang dah lama dah tuan-tuan, anda baru je tahu benda ni. Okay, baik. The rule number 1 is for you to perform your work 100%, no excuse. Whatever it takes, anda mesti deliver kerja anda. Itu tak ada kompromi tuan-tuan. Saya sebut lagi sekali, tak ada kompromi. Whatever courses, whatever position anda pegang, mesti deliver. Do your best, mesti deliver. Itu fundamental, pergilah mana-mana. Oleh itu sangat penting untuk kita sendiri mampu deliver, mampu perform dalam bidang kita. Sama ada kita ni senior, junior, sebagainya, tak kisahlah. Benda simple tuan-tuan, tapi tak boleh nak sembang banyak kalau kita tak perform. Bahasa mudah begini. Kita orang baik, orang suka kita, tapi kita kerja tak perform. Last sekali orang tak boleh nak backup kita. Ataupun akhir sekali orang macam, budak ni baik tapi macam itulah dia kerjanya, mistake sana, mistake sini. Dia akan jadi macam tu. So the first fundamental things, rule apa-apa pun, kalau saya nak mulakan macam mana pun, mesti kita kena perform kerja kita. At least average lah, but it must be above average. Okay, tak boleh below average. Kalau average tu pun dah bare minimum, itu paling minimum, paling teruk sekali adalah anda perform kerja average. But you must at least above average. So ini benda paling penting. Untuk perform kerja, saya tak pasti apa yang tuan-tuan perlukan, tapi saya percaya benda asas dia adalah anda kena ada plan, ada objektif. Anda kena tahu job scope anda dan expectation daripada majikan. Kedua, bila anda baru bekerja, mungkin kerja tu tak banyak. Masuk minggu pertama, minggu kedua, anda akan mulalah overwhelmed dengan kerja yang banyak. So from there, anda kena mula susun priority. Kalau zaman dulu, saya ingat lagi, kalau saya belajar dulu, bila saya tanya Ustaz, macam mana saya nak susun priority, jumpa dengan buku western, dia akan ajar apa, tertingkap Johari apa, matrix apa dah, Eisenhower matrix, iaitu important versus urgent. Yang ada 4 kuadran kan. Tapi Ustaz bagi kat saya buku Fiqh al-Awlawiyat, Fiqh keutamaan. Tapi buku tu Yusuf Qaradawi tulis, memang power. Memang power. Cuma bila kita baca tu, siapa yang tak biasa baca buku heavy sikit memang tidur lah. Tapi buku tu memang power lah. Saya guna sampai sekarang dia punya konsep dan knowledge. Buku Fiqh Aulawiyat. Kalau tuan-tuan nak baca, nak mengurus priority dalam kerja. Okay. Sama ada juga anda boleh berkenalan dengan konsep Pareto Law, 80-20. 80 kerja yang menghasilkan 20 result ataupun 20 kerja yang menghasilkan 20% result. So you need to identify 20% kerja penting, kerja hardcore, kerja hakiki, kerja primary anda yang menyebabkan dialah menyumbang kepada 80% performance anda. Memang ada macam tu. Pareto Law ni memang ada konsep. Dalam 100 orang pekerja, 20 pekerja yang menghasilkan 80% output kepada syarikat. Daripada banyak-banyak produk, 10 produk kita jual, sebenarnya ada 20% produk yang menghasilkan 80% hasil jualan. Daripada banyak-banyak strategi yang kita buat marketing ke contohnya, rupanya ada 20% rule yang betul-betul memberi impact, menghasilkan 80% result marketing awareness tersebut. So banyak rules yang anda boleh aplikasikan, tak kisah yang mana, ia hanyalah tool sahaja untuk menyusun, mengurus dan memastikan prioriti anda betul. Okay, prioriti ni sama ada dari segi urgency, nak buat dulu ataupun kita nak deliver yang mana dulu. Alright, so sort your priority. Baik, kemudian yang seterusnya dalam bawah performance ni ataupun pastikan kita perform adalah kena faham yang ini terutama bagi mereka yang bergelar graduan muda ataupun mereka yang baru bekerja setahun, 2 tahun, sebab banyak sangat yang komplain dan itu terpaksa kerja lebih masa sebagainya. Okay, begini tuan. Anda masuk, saya jadikan analogi Anda nak tebang pokok, nak potong pokok. Okay, diberi gergaji ataupun diberi kapak. Anda ni orang yang tak pernah hayun kapak lah, tak pernah guna gergaji. So apa yang berlaku adalah
cara anda potong pokok, tebang pokok, hayung kapak itu salah. Mana kata skillnya rendah. Menyebabkan tempoh untuk anda tebang pokok, potong pokok, tumbang pokok tersebut lama. Contoh, anda ambil masa 3 jam. Guna kapak, belasah-belasah batang pokok tu, tumbang. 3 jam. Tetapi, bagi seorang yang dah biasa buat kerja tu, dah tahu, dia nak buat macam mana, dia tengok kapak, dia asah dulu kapak. Kemudian cara nak tebang pokok tu tak boleh belasah straight, kena menyerong sikit 30 degree, 60 degree contoh. Menyebabkan dia ada skill. Akhirnya cara hayunan dia, cara pengalaman dia asah alat tersebut menyebabkan tempoh untuk dia tebang pokok itu, tumbang pokok tersebut adalah 1 jam je. Jimat 2/3 masa. Analoginya tuan-tuan cik puan, kalau anda kurang skill, lemah skill, basic lagi kompetensi anda, maka anda kena ganti dengan masa yang lebih lama untuk buat sesuatu kerja tersebut. What you lack in skill, you have to compensate with time. Itu fundamental bekerja, asas sangat. So bila anda baru masuk bekerja, anda masih lagi basic dalam bidang tersebut contohnya. So memang biasa anda mungkin kena spend masa lebih sikit, you're progressing slowly. Mungkin anda sebab nak kerja due date terpaksa bawa balik kerja tu, terpaksa balik lambat sikit walaupun tak ada OT sebagainya. Itu tuan-tuan bukanlah benda yang saya kira oi, kerja tak siap tapi kita balik dulu lah sebab apa dah pukul 6. Nanti kena buat life balance. Tak, bukan begitu. Konsep dia anda sendiri kena tahu. You need to deliver. But due to lack of skill, you have to consume more time. Oleh itu, buatlah. Sebab itu dalam bekerja tuan-tuan, bukan buat kerja sekadar siap. Alhamdulillah, subhanallah, sorry. Bukan buat kerja sekadar siap, tapi kita buat kerja nak bagi kualiti yang baik pada masa yang sama, bina skill dan niche yang anda nak. Boleh So dalam poin pertama yang saya cuba sampaikan, poin pertama adalah anda kena perform kerja anda, tak ada kompromi, tak ada excuse, tak ada alasan. Dan cara nak perform ada 3. Pertama, ada objektif, ada target, ada plan. Kedua, susun priority, terutama bila kerja dah banyak. Nak guna tools apa, silakan. Nak baca buku Fiqh Aulawiyat ke, nak guna Eisenhower Matrix ke, nak guna 80-20 Pareto Law ke, tak kisah. Yang ketiga adalah skills. The more skills you have, more competent you are in that area, you can save a lot of time. So what you lack in skills, you have to compensate with time. Begitulah. So contoh setahun pertama, anda mungkin terpaksa kerja lebih sikit, take time banyak. Tapi as time goes by, you grow your skills, sampai satu masa anda dah jadi intermediate ataupun jadi expert advance dah. So anda boleh buat masa contoh, nak buat report, 20 minit dah tahu nak buat report. Kalau beginner, termenung nak tulis ayat report. Nak tulis email contohnya kan, graduate nak tulis email, termenung tulis email, Google ayat apa nak hantar, ayat apa nak hantar, grammar salah kena check balik. 2 jam baru siap satu email, padahal email tu email report je. Tapi bila dah expert, dah tahu, kita 10 minit siap hantar email. See? So the fundamental is what you lack in skill, you have to compensate with time. So itu poin pertama, anda kena perform kerja, tak ada alasan. Baik, mari pergi pada poin kedua. Sebab bila kita tak perform tuan-tuan, orang tak boleh nak bantu. Kita baik macam mana pun tuan-tuan, if you can deliver, tak dapat. Because kerja memang macam tu. Kita di-hire sebab kita boleh deliver. Baik. Kedua adalah, ini ramai, mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tunggu dulu saya hurai. Baik. Yang kedua adalah get notice. Anda mesti make sure kerja buat anda itu orang tahu. Tak boleh buat kerja senyap. Ini business, bukan charity. Kita bukan buat kerja kebajikan. Kita bukan bagi sedekah tempat kerja. Sebab itu orang nak mengelak politik office, nak mengelak aku buat kerja dia dapat nama, lembu punya susu sapi dapat nama, dia pula dapat kredit. Caranya adalah you make sure you get notice tentang kerja anda. Cara dia macam mana? Nak buat secara profesional. Okey, begini. Pertama, establish hubungan yang baik dengan SV secara profesional. Apa-apa update, apa-apa cerita ke SB. Sebab SB itulah yang akan bagi performance review ataupun buat appraisal nanti hujung tahun ke, setiap tahun ke, setiap quarter, setiap 6 bulan ke. Dia yang akan bagi markah anda lah lebih kurang. Dia akan evaluate anda. Anda ni layak dapat allowance ke, performance anda tahap mana. Bagus, sederhana ataupun rendah. So dengan SV, you must make sure everything clear. Communication kena jaga. Establish lah
sama ada berbentuk report, email, WhatsApp, group, tak kisahlah. Kena guna, contoh dekat office saya, kami guna satu platform nama dia ClickUp. Dulu kami guna Trello untuk update kerja. So bos tahu anda bekerja, kerja tu anda yang buat. Ataupun kita sebut sebagai progress. Ada progress report. Dulu saya buat dengan tim intern saya sebelum kami guna tool sebagainya. Intern ni dia tak biasa dengan platform-platform kami guna. So kita guna Telegram je. Hantar apa? Daily progress report. Pertama, in progress. Yang kedua, to do. Yang ketiga, pending. Setiap hari dia hanya update 3 perkara saja. Maka saya tahu apa dia buat sekarang ni. Apa yang dia akan buat, apa yang disangkut. Sangkut tu sebab apa? Dia akan bagi tu pending review encik ni. Pending review sekian-sekian. Pending kelulusan bajet. So saya akan bantu dia bahagian pending. Akhir sekali saya tahu dia buat kerja apa dan anything happen dalam meeting ke apa, saya akan mention. Alright, projek ni diuruskan oleh intern kita, so congratulations, dia buat dengan sangat baik dan dia juga jaga line komunikasi. Kita bagi kredit kepada mereka yang selayaknya. So, pada masa yang sama, bila SV tahu kerja kita, bila orang lain curi kredit kita, kita takkan nak argue kan? Kod-kod. Kita boleh argue. Katalah yang curi kredit tu orang lagi besar daripada kita. Takkan kita macam, tu saya buat. Kau siapa? Ataupun dalam meeting yang orang besar-besar, kita tak ada dalam tu kan. Tiba-tiba dia mention dia yang buat macam ni ataupun dia ambil kredit. Tapi SV kita tahu. Itu lebih penting. Right? Bila SV kita tahu, trust me, SV usually dia akan, oh you buat I thought my intern yang tolong bagian ni. Nampak tak? Dia akan mention, itu perkara biasa dan pernah berlaku pun. Right? So dengan SV ni, you have to make sure your work is being noticed. Bukan riak, bukan acah-acah busy, tak. Anda sendiri jujur dengan kerja anda lah, tuan-tuan. 8 jam anda dibayar tu, tuan-tuan, anda rasa berbaloi tak? Anda rasa 8 jam tu, kalau malaikat catat, kanan kiri, anda buat kerja ni perform tak? Itu memang kena jujur dengan sendiri, bukan acah-acah busy. Kalau acah-acah busy, tuan-tuan, senang je. By the end of the day, kita tengok result lah. Habis hari tu, tanya, hari ni buat apa? Sejam karang email contoh. Kita boleh tahu benda tu. Alright? Kalau ada majikan di sini, biasanya ataupun siapa di sini, contoh saya awal-awal dulu, first time pelajar intern yang saya pegang. Tak reti macam mana nak bagi arahan, nak bagi kerja, takut overload ke. Last kali senang je, daily. Hari ni you buat apa? Tengok buat apa? Oh, relax, betul hidup kau ini So kita bagi kerja sikit. Bila bagi-bagi macam, terbeban pula dia ni, kita kurang sikit. So being updated on daily basis menyebabkan kita tahu apa yang anda buat, inline ataupun tak, ataupun kerja ni asal lama sangat dia buat ni. Contoh report ni sepatutnya 4 jam ni dah 2 hari tak siap-siap. Apa? Kisah tak hantar-hantar lagi. So benda tu kita akan tahu. Alright. Dan saya cuba untuk ingatkan juga tuan-tuan, di bawah get notice ni, mungkin anda nak get notice, nak jadi visible, mungkin anda akan volunteer diri untuk beberapa kerja. Alright. Cuma pesanan saya tuan-tuan, ada dalam dunia kerja ni ada yang sangat aktif, dia yang sangat agresif. Sikit-sikit volunteer kan. Hati-hati volunteer. Saya tak salah, bagus, sangat bagus. Cuma hati-hati. Okay. Antara event yang bagus untuk volunteer tuan-tuan adalah event formal melibatkan higher management. That is the best platform for you to volunteer. Alright, kenapa? Pertama, you can get close to top management, you can get access. Kedua, you can get notice. Itu kedua. Ketiga adalah you can build network. Bila event itu dapat akses kepada orang besar-besar, anda dapat network. Bila dapat network, tuan-tuan, kita dapat belajar pada pengalaman dia, dapat sembang dengan dia, dapat tanya dia. Dan maybe by time kita dapat follow dia bekerja bersama, so we learn a lot. So, carefully volunteer. Sebab kalau bagi syarikat yang besar, ada banyak event. Kalau bagi syarikat kecil, tak banyak lah. Alright. So, poin pertama, perform kerja. Poin kedua, get notice. So, di bawah get notice ni, orang penting untuk anda being noticed is SV anda, orang yang directly supervise anda, bagi markah ke anda, evaluate your performance, rate your KPI, dan cara nak get notice tu adalah sama ada anda establish communication ataupun guna progress report ataupun guna platform tertentu. Saya sendiri pun dengan tim saya minta daily report. Alright. Yang ketiga, yang terakhir adalah in term of volunteer, ada orang nak menonjol di tempat kerja. So dia volunteer banyak perkara. So my advice would be carefully volunteer. Itu saja. Kita tak nak bila kita volunteer, benda tu adalah bukan kerja hakiki, akhirnya kita terbeban dengan kerja tu. Alright, we lost focus. Sepatutnya kerja hakiki kita adalah contohnya sale ke, HR ke, admin ke, customer service ke, design ke,
ataupun construction ke, tapi bila kita monitor dia dah terganggu dah, ganggu kerja hakiki. Alright. Baik, saya pause di situ sekejap. Kot ada orang yang request. Takat ni boleh ada request lagi? Okey, boleh mana lagi? Kalau belum, saya mohon izin untuk teruskan. Oh, ada. Sekejap, ada soalan dekat mention. Boleh tak kita nak menonjol yang tunjuk kita buat kerja melalui email yang kita CC dekat bos? Boleh, tak ada masalah. Tapi CC ni guna dengan baiklah, guna dengan betul. Nak menonjol dengan mencapak yang annoying berbeza dengan menonjol dengan cara update kerja. Beza kan tuan-tuan cik puan? Ada cara. ABCD tanya dekat mention. Alright, thank you for the question. Biasanya kalau kita update secara profesional, bukan macam nak ni nampak macam nak menunjuk-nunjuknya. Profesional adalah sehari sekali sudah cukup update. Hanya dengan satu email lengkap, selesai. Ataupun kita ada discussion, kita nak include SV. Is SV the one have to give the final say? So CC ni hanya libatkan orang terlibat. Jangan kita CC kadang nak menunjuk, hati-hati. Alright, careful. Kita boleh di tempat kerja kita boleh perasan lah yang ni nak menunjuk ke, ni yang betul-betul nak update ke sebagainya. Careful. Alright. Baik, terima kasih untuk soalan tadi, Cik Puan ABCD. Okay, baik. Saya pergi poin ketiga. Poin ketiga secara pantas. Kalau kita tak tahu nak cakap benda bagus, diam. Alright. Tapi tak bermakna anda kena jadi pendiam If you don't know anything nice, if you don't have anything nice to say, diam. Jangan kutuk, jangan komen, jangan kritik suka hati, jangan take side, jangan gosip, jangan. Alright? Ataupun jangan complain, don't bitch lah bahasa kasar dia. Jangan complain je. Kenapa macam ni? Kenapa kita kena kerja? Kenapa kita kena cuti? Jangan. Kalau tak puas hati, direct inquiry kepada orang yang betul. Kepada HR ke, kepada direct SV ke sebagainya. Okay. Yang kedua, bagi compliment sincerely. Ini perkara yang susah. Maaf saya sebut. Ini perkara yang susah untuk dibuat sama ada superior ataupun yang di bawah. Saya baca satu buku yang sangat bagus, tuan-tuan, iaitu Make People Feel Like a Million Bucks. Buat orang rasa dia ni dihargai. So antara keyword dia adalah kita kena compliment orang. Compliment ini boleh boost motivation. Pertama, dia boleh create positive environment tempat kerja. Bila saya baca sirah tuan-tuan cik puan, kisah Nabi kita pun, Nabi sangat murah dengan galakan, motivasi. Basyirah wa nazirah, berita gembira. Nabi sangat bila jumpa sesiapa dia kenal tak kenal, terutama dengan orang tak kenal, dia sentiasa sampaikan berita gembira, tuan-tuan. Nabi datangkan dengan berita gembira dulu, baru datang dengan berita ancaman. Basyirah wa nazirah. Nazirah tu berita ancaman. Nabi bagi tahu fadil al-amal, kebaikan buat gini. Kamu berjihad macam ni, kamu sedekah macam ni, syurga ni macam ni. Alright, siapa yang bebaskan hamba, ini kebaikan dia. Allah janjikan sekian. Berita gembira. Baru datang berita ancaman setelah mereka itu a firm believer. Bila mereka dah ada iman takwa yang baik, mereka dah ada komitmen tunjukkan sekian, baru kita bagi berita ancaman, amaran, teguran sebagainya. So secara public kita bagi komplimen. Tak semua orang boleh terima muhasabah, teguran ataupun kritikan. Tapi semua orang boleh terima pujian dan juga motivasi. Alright, boleh Alright. So cara nak compliment sincerely tuan bukanlah compliment, oh bagus, cantik hari ni, handsome hari ni, oh, engkau lah anak Melayu yang terakhir yang ada kepakaran macam ni, hebat lah, saya suka. Tak. Compliment tuan-tuan, jangan sembang gari sangat, tolong lah. Kita boleh tahu bodek dengan compliment yang ikhlas. Okay? Jangan sampai annoying. Saya ada juga pengalaman lah yang annoying ni, macam kau nak bodek aku agak-agak lah kan. Engkau nak bodek SB kau, amboi. Saya pernah jumpa intern ke contract staff pernah jumpa yang ini nak bodek SB, bukan di bawah saya, yang obvious tu. Tapi kita boleh nampak, kita boleh perasan benda tu, dan kita akan annoying lah. Alright. So cara compliment yang baik tuan-tuan, okey, ini petua dia. Pertama, kita puji pada tindakan yang telah dibuat. Contoh, kawan kita hari ni pakai segak. Jangan puji cantiknya hari ni, tak. Kita akan puji, seragam lah, tudung, baju kurung dengan beg kemas nampak. Ui, cantik. Kita puji effort yang telah dibuat. Ataupun member kita tu hari tu dia pakai tudung baru kan, tudung itik contoh, kuek-kuek bunyi. Pakai masuk office, iron balik, lilit dia pun, cantik betul kau lilit. Macam mana kau lilit? Kemas pin dia macam nampak very professional. Style lah.
kita puji dia on effort. Bila puji on effort, kita akan nampak lebih genuine. Sama dengan budak-budak tuan-tuan, kalau anak-anak kita jangan puji cantik, bagus, pandai, tak. Kita puji hebatlah Man buat susun puzzle ni lengkap. Gigih Man susun. Kita puji benda effort. So budak tu tahu, oh gigih susun puzzle, kegigihan tu adalah benda nilai yang bagus, etika yang bagus, sikap yang bagus. Sama macam tempat kerja tuan-tuan. Bila kita puji benda bagus. Contoh saya dulu nak buat report ni makan masa juga, tapi you buat report ambil masa sebulan je. You are very fast and a good one. Report you pun kemas, tak ada typo, tak ada error, sound very professional. Mana you rujuk Oh, you rujuk dekat internet. Okay, good one. Keep it up. Itu kita puji tuan. Tapi kita bukan puji pada oh bagus report, kemas, hebat, teruskan. Bukan macam tu. Kita puji pada effort dia. Oh, you buat tak ada typo, tak ada grammatical, nampak professional. So, bila orang lain dengar tuan-tuan, orang lain tu, oh ini benda bagus. Itulah akan menjadikan culture positif tempat office. Orang tahu ini benchmark bagus. Email yang tak ada typo, tak ada grammar, yang sound professional. So by indirectly orang tahu inilah standard bagus. Inilah standard yang dilayak dipuji. So orang tahu apa bagus untuk dibuat. Compare dengan kita tegur secara public ataupun kita kritik. Alright. So if you like to create a good environment tuan-tuan, puji pada effort yang telah diletakkan. Alright. Pertama, individu tersebut akan rasa dihargai, dia akan rasa lebih genuine. Kedua, orang sekeliling yang dengar komplimen tu, dia tahu, oh okay, ini benchmark bagus tersebut. So mereka tahu apa yang kena buat, kena capai. Alright, boleh? Selesai. Itu yang ketiga lah, if you don't have anything nice to say, just shut up ataupun learn to give compliment. Tuan-tuan, kalau saya handle training ni tuan-tuan, saya akan buat latihan. Latihan apa? Cari pasangan, duduk menghadap, cuba cari 3 perkara kita boleh puji kawan kita gitu. Ini perkara yang kadang-kadang tersipu-sipu malu nak puji. Kan? Dah lah puji pula benda yang macam hipokrit betul. Cantiknya ni. Fake gila puji kan. Baik. Sorry gurau. Baik. Dalam poin ketiga ni tuan-tuan, kalau kita tak tahu nak cakap apa, diam tuan-tuan. Ada perkara yang kita terlepas pandang dalam communication ni juga, iaitu mendengar adalah seni bercakap. Mendengar adalah salah satu seni komunikasi. Bukan bercakap je seni berkomunikasi, tak. Mendengar is a very essential skill in communication. So you need to learn to be a good listener. Good listener ni tuan-tuan, bukan kita dengar angguk-angguk, being attentive, bukan itu semata-mata, tetapi kita dapat capture the point. Sama ada point itu tersurat ataupun tersirat. Nak memahami tersurat senang, tetapi nak memahami tersirat, it takes experience and wisdom. Contoh tersirat banyak perempuan lah. Contoh, awak tak lapar ke hari ni? Awak tak nak makan KFC ke? Contoh, saya tak lapar, tak nak, saya dah kenyang. Bukan kita kenyang, dia yang lapar, dia yang mengidam. Itu tersirat. So untuk memahami seni-seni tersirat ni, it takes wisdom tuan-tuan. It takes experience, learn it the hard way ataupun learn from other experience. Cuma saya nak bagi tahu di sini, di bawah poin ketiga ni, anda kena belajar compliment orang sincerely. Kedua, jangan terlibat dengan gossip, backstabbing ke, bitching ke, complain ke. Sebab bila kita complain, tuan-tuan, orang complain ni adalah orang yang, maaf saya sebut, dia tak nak ambil responsibility. If you complain tuan-tuan, you don't take action. Itu biasa berlaku. Alright. Yang ketiga adalah be a good listener. Dengan mendengar tuan-tuan, kita akan capture, rupanya dia ni terasa hati. Rupanya dia ni suka macam ni. Rupanya dia ni stress. Rupanya dia ni prefer macam ni. Rupanya dia, kita akan belajar things. Sebab kita berurusan dengan manusia tuan-tuan. Itu perkara biasa. So, if we stay silent tuan-tuan, bila kita diam, mulut tutup, biasanya telinga tu terbuka. Bila mulut tertutup, telinga tu biasanya terbuka. Alright? Baik. Cuma poin ketiga ni jangan salah faham, jangan duduk diam je. Jangan jadi pendengar setia sepanjang masa, tak. By time you need to listen, and then by time you need to speak up your opinion, etc. Alright, poin ketiga. Poin keempat tuan-tuan adalah diplomacy. When you entertain a certain conflict ataupun certain issue, certain case, comes with a diplomacy attitude ataupun dengan semangat diplomasi, semangat nak berunding ataupun berbincang. Bukan dengan semangat nak side pada siapa-siapa, bukan semangat nak cari salah, bukan semangat nak menang, bukan. Semangat diplomasi. So bila dengan semangat diplomasi ni tuan-tuan, orang akan prefer anda. People will judge you as fair.
people akan cenderung jadikan anda ni pengadil. Itu indikator dia. Dalam pejabat, kalau anda jadi pengadil dalam mana-mana konflik ke ataupun orang lain bergaduh tapi anda dilibatkan sekali untuk beri pandangan. Usually people already perceive you as someone who have good diplomacy. So the trick is jangan ambil side pertama. Kedua, jangan beri pendapat dulu. Belajar tanya soalan yang betul, anda akan dapat jawapan yang betul. Ketiga, don't lose temper. Always remain objective. Anda rasa sakit hati, geram macam mana pun tuan-tuan, the moment you lose temper, walaupun apa anda cakap tu betul, orang takkan pandang sangat. Orang mula being skeptical dengan your opinion. So, anda nak tegur orang, anda nak sound orang ke, don't orang bagi tahu. Dah lost lah. So 5 minit terakhir tadi saya sembang seorang-seorang rupanya. GG betul. Anyway, I have to say sorry, saya tak pasti. Kenapa tiba-tiba hilang? Aduh, hai. Last kali kat mana tuan-tuan jumpa last kali? Ada seorang boleh request ke? Boleh kongsi ke? Seorang jadi speaker sekali? Last kali kita kat mana tadi? Jemput-jemput minta maaf tuan-tuan. Saya pun tak sure kenapa apa yang berlaku space malam ni. Nampaknya ini, adakah ini indikator untuk kita kena hijrah ke tempat lain, kena IG live ataupun kena voice dekat Telegram ke? Okay, kita ada Cik Kim. Alright. Okay. Saya wrap up secara ringkat. Cik Kim, kat mana kita tadi? Last tadi? Ada konflik, semangat diplomasi tu bahagian don't lose temper tu. Bahagian yang keempat lah, yang kelima saya belum sentuh. Okay, baik, faham. Thank you Mr. Kim. Saya hurai sedikit yang kelima. Saya recap balik. Yang pertama, tuan-tuan cik puan, adalah perform kerja 100%. Anda kena ada objektif. Kedua, priority. Priority tu ada banyak tu. Guna fi aulawiyat, guna Eisenhower matrix, guna Pareto law. Yang ketiga adalah kena upgrade skill. Kedua adalah get notice. Get notice daripada siapa? Daripada SV anda. Caranya buat progress report, dan kalau anda nak volunteer, carefully volunteer. Yang ketiga, kena cakap benda bagus ataupun diam. Cara benda bagus adalah jangan gosip, jangan komplain, jangan bitching. Kedua adalah belajar untuk compliment dengan sincere, ikhlas. Ketiga adalah belajar mendengar. Keempat, diplomasi, approach thing with diplomasi attitude ataupun approach. Akhirnya orang akan nampak anda ni sebagai penenang dan anda tak ambil side. Kedua, tanya soalan betul, anda akan dapat jawapan betul. Jangan lose temper. Bila anda lose temper, anda mula tak jadi profesional, orang mula pandang rendah anda, orang tak peduli anda, dan remain objektif. Dan yang kelima tuan-tuan adalah blend in. Cara blend in adalah kena tahu bila dan di mana nak lepak. Dekat mana budak-budak ni lepak, tim aku lepak, geng-geng ni lepak, dan bila. Di situ kita boleh belajar bersama dengan mereka, bergaul, dan waktu makan itulah kita akan dapat banyak input-input menarik. Okay. Kedua adalah dress accordingly, nak dress up ataupun dress down. Kena betul, tepat pada masa dan lokasi. Jangan kita nampak selekeh, jangan kita nampak over. Contoh, orang pakai pejabat t-shirt biasa, tiba-tiba hari tu kita pakai dressing macam dinner. Kita akan nampak awkward dan kita tak boleh blend in. Yang terakhir adalah the spoken rules and unspoken rules. Spoken rule ni tuan-tuan adalah benda yang bertulis, panduan, undang-undang, common practice. Tetapi unspoken rule ni adalah apa? Benda yang tidak tertulis. Anda kena ada wisdom, pengalaman, kena perhati elok-elok. Iaitu contoh adalah tempat kerja, ada orang pegang autoriti tempat kerja tapi dia tak ada jawatan. Contoh, geng-geng senior ke, otai-otai ke, bila dia cakap semua dengar kan. Ataupun kes yang biasa berlaku adalah CC, Chief Clerk, ketua kerani ni biasanya dia pegang autoriti tertentu. Ataupun contoh, dia pegang autoriti orang budak finance. Kalau kita bergaduh dengan, kita tak buat layan ataupun kita good term dengan dia, dia akan lajukan proses dokumen, claim kita ke, bajet kita ke, bos dapat cepat ke. Kalau kita banyak hal dengan dia, banyak kerenah dengan dia, dia mula perlahan-perlahan kita punya dokumen. Benda tu memang actually tak bagus, tapi kita kena faham. Bos malah nak peduli benda kecil ni, last kali kita kena belai, kena main game dengan dia, kena main apa? Kita sebut apa? Kena belai emosi dia, kita kena bina repo dengan dia. So itu unspoken rule. Tempat kerja memang ada spoken rule dengan unspoken rule. Rule bertulis dengan rule tidak bertulis. That one you need to explore and understand. Okay. So itu 5 perkara secara ringkas tuan-tuan cik puan yang saya sebut, iaitu
bagaimana nak bina hubungan baik tempat kerja. Ini saya adaptasi daripada buku Richard Templer, Rule of Work, yang mana saya juga adapt dengan pengalaman dan juga apa yang telah saya ajar dalam training-training saya. Okay. 5 perkara itu harap membantu tuan-tuan cik puan. Minta maaf lagi sekali. Ini sesi kali ketiga malam ni. Tadi elok je 200 lebih. Alright. That's all from me, ladies and gentlemen. Hopefully membantu tuan-tuan cik puan lah. So dalam tempoh masa baki yang ada sesiapa nak kongsi pengalaman ataupun nak kongsi cerita, silakan boleh request sebelum Twitter ni buat hal lagi. Okay. Saya perasan Sis Liah banyak buat wrap up setiap kali sesi kita. Terima kasih Sis Liah. Saya ni malas, tak sempat nak buat wrap up. Kalau ada orang buat wrap up tu saya sangat bersyukur. Okay, kalau ada apa-apa soalan ataupun sharing yang boleh tuan-tuan nak kongsikan. Alright. Anyone, kalau saya, okay, saya ada satu request. Rashdan. Alright, silakan Tuan Rashdan. Dan juga Sis Liah. Okay, macam dua orang. Kita mulakan dengan Tuan Rashdan dahulu. Silakan Tuan Rashdan. Oh, Tuan Rashdan connecting. Alright. Sekejap, kita bagi laluan untuk Tuan Rashdan sekejap. Alright. Oh, Tuan Rashdan hilang ke? Okay. Tuan Rashdan nanti request lagi sekali. Kita silakan Cik Puan Liah, Sis Liah, silakan. Okay, Assalamualaikum. Tuan, saya nak tanya berkenaan dengan semangat berunding dengan berbincang tu kan. Contohlah, dalam masa perbincangan tu kan, macam mana kita nak nampakkan yang macam mana kadang-kadang kan bila kita macam terlalu kita ada idea tau, tapi kita tak nak terlalu ke depan sebab kita takut nanti majikan ataupun orang atas macam rasa yang kita boleh buat banyak kerja. So macam mana kita nak faham tak, macam kes malam lah, macam contoh macam mana kita nak elakkan daripada kita dapat kerja yang terlalu banyak. Tapi kita teringin juga nak belajar ataupun mungkin kita dah pernah ada ilmu tentang benda tu dan kita tahu nak buat, tapi kita bukanlah mengelak tapi macam contohlah kalau ada sesuatu perbincangan kan, macam mana, sebab biasanya lah daripada apa yang saya nampak, orang yang mencadangkan benda tu dia akan buat benda tu tau. So apa pendapat tuan? Okay. Sikap biasa berlaku tempat kerja iaitu engkau cadang, engkau buat. Maaf saya sebut, dalam government benda ni memang biasa. Alright. So kita nak balance supaya kita tak terbeban sangat, tak nak nampak poyo sangat. Pada masa yang sama kita nak suggest for betterment lah. Alright. That is a very good question. Saya tak ada definitive answer untuk yang tu, tak ada fixed answer. Just I would like to share is, kalau kita nak suggest sesuatu perkara, memang kita for sure kita sebut sebagai nak tak nak memang kita akan terlibat dengan perkara tersebut. Unless we are the leader. Kalau kita biasanya dalam level belum lagi leader, usually bila kita suggest, usually kita kena provide input, then we have to be part of the team. Namun saya fikir macam inilah. Kalau aku suggest, aku akan terlibat. If aku terlibat, will this thing align with my objective? Will this thing provide me exposure that is an added value for me? Kalau ya, saya tak kisah untuk suggest. Kalau saya suggest dan dia ni, kalau aku suggest ni nanti aku kena terlibat, contoh. Kita nak macam mana nak bina bonding bila kita bincang, macam mana kita nak bina bonding untuk tim bekerja, tim syarikat ni. Sebab saya nampak perasaan ni kita asyik bergaduh je kan, contoh. Sebelah sana sokong vaksin, sebelah sini tak sokong vaksin, tiba-tiba bergaduh kat office kan. Contoh. So usually kita akan cari, apa kata kita buat ni? Saya pernah ada pengalaman handle event futsal, kita semua jadi mesra. Tiba-tiba, okay, you jadi project manager futsal? Okay. Kita tak nak benda macam tu kan, contoh kan, benda paling ringkas. So apa kita buat adalah, what we can do adalah antaranya,
saya guna cara pertama, saya guna based on my experience, kita kena ada aktiviti bersama. Antara aktiviti kita kena ada aktiviti bersama. Boleh kita brainstorm idea, apakah contoh aktiviti yang kita boleh buat. Pertama, kita libatkan semua orang. Kedua, kalau nak jimat masa, saya tak nak libatkan semua orang, saya akan guna orang untuk cadangkan. Saya akan message team saya, Telegram, bro, apa kata macam ni. Dia pun cakap. Itu cara saya, tuan-tuan. Pertama, I will include everyone. Okay, sebab itu kita mula dengan tanya, kita semua setuju kita nak capai benda ni, 1, 2, 3, setuju. Now, saya perlukan pandangan semua. Apa cara kita nak achieve benda ni? So, orang akan beri pandangan, so everyone involved, so everyone feel they are part of it. So, tidak ada isu iaitu kita yang suggest, kita yang buat. In the end of the day, mungkin kita boleh beri cadangan yang akhirnya they will favor our suggestion, but kita include everyone first. Make them feel part of it. Then only kita alter the discussion ataupun create a suggestive sentences yang orang cenderung pada cadangan kita. Itu saja. Ataupun yang lagi bagus, kita create discussion, orang tu pun cadang. Ada seorang budak A ni dia cadang begini. Sebiji macam apa kita nak cadang. Time tu kita tee up dia. Kita tee up dia, up dia. Okay, itu cara pertama. Yang kedua adalah saya guna orang untuk sampaikan, which is I deliver the message, bro, cuba kau cadangkan macam ni, boleh jadi juga. Dia pun cadangkan. Okay. Ataupun biasanya saya buat method begitu kalau saya nak tim saya ke depan. Contoh tim saya ni diam sangat engkau ni. Kita pun cuba cadang macam ni. You tak ada idea ke? Cakap, bagi tahu. Kadang-kadang budak-budak pemalu yang baru masuk kerja, biasanya kita paksa dia cakap macam tu lah. Baik, that is my approach, Cik Puan Liah. Kalau ada orang yang ada pandangan, boleh kongsikan. Alright, wallahualam. Itu Cik Puan Liah bagi 100 tu, setuju tu. Kalau tuan-tuan Cik Puan yang lain ada pandangan, feel free to share, saya sangat lulukan. Itu approach saya, mungkin tak sesuai di semua tempat. Right, ada ke? Ada Okay. So kalau ada orang lain nak kongsi pengalaman, nak kongsi cerita-cerita ke yang menarik, ataupun nak kongsi konflik yang pernah berlaku dekat pejabat, macam mana kita, kalaulah berlaku macam ni, macam mana kita nak handle, boleh kongsikan. Sebab government lain kerenah dia, syarikat besar lain kerenah dia, dan syarikat kecil pun lain kerenah dia. Tak ada nah. Kalau tak ada dah pukul 10 dah. Kita pun boleh beransur dah. Alright, tuan-tuan, kira malam ni saya seorang je lah sembang malam ni. Ya Allah, apa pun, sekali lagi tuan-tuan, saya minta maaf. Ini space ketiga malam ni, saya tak tahu apa berlaku dengan Twitter malam ni. Ni aku rasa nak cari tempat lain ni. Sampai 3 kali cancel, so ramai yang terputus-putus lah. So saya recap lagi sekali 5 perkara, iaitu 5 perkara tersebut. Pertama tuan-tuan, iaitu untuk bina hubungan baik tempat kerja, anda kena perform kerja anda. Itu memang tak boleh lari lah. Kalau kita tak perform tuan-tuan, tak payah sembang kita baik black in macam mana pun, orang tak boleh nak support kita. Orang tak boleh nak push ataupun orang tak boleh nak terima je. Engkau ni okey idea engkau, tapi macam tu lah. So we need to perform our job first. Tak perlu kita bagi tahu kita perform, tak perlu acah-acah busy. Just be genuinely perform. Pada masa yang sama, untuk perform tersebut, anda kena ada 3 perkara yang basic, iaitu anda kena ada objektif tuan-tuan. Yang kedua, kena susun priority, gunalah tools apa pun. Contoh fiqh aulawiyat, guna Pareto Law, guna Eisenhower Matrix. Yang terakhir adalah, kalau anda kurang skill, anda kena ganti dengan masa. So you need to spend more time in order to deliver a high quality end product if you have basic skill. Okay, so jangan risau untuk kerja overtime, sebab as time goes by, anda akan lebih mahir dan anda akan jimat masa. Itu yang pertama, poin pertama. Perform kerja. Yang kedua tuan-tuan adalah kena get notice. Buat kerja, kita kerja dunia profesional, bukan kerja kebajikan. Memang ikhlas tu ikhlas betul, tetapi kena bijak. Hidup kena pandai. Kita kena jujur, tapi bukan hidup pembaris, lurus bendur. Tak. So make sure your job being noticed. Oleh siapa? Paling penting oleh SV, direct supervisor. Cara dia buat progress report. Establish a good line of communication. Okay.
And then carefully volunteer. Jangan sembarangan volunteer saja. Yang ketiga adalah if you don't have anything nice to say, just shut up. Learn to listen. Okay. Jangan gossip, jangan take side, jangan complain, bitching, dan juga belajar untuk beri compliment secara ikhlas. Saya dah ajar teknik-teknik compliment tadi. Okay. Yang keempat adalah diplomasi. Approach things in a diplomatic way. Bila kita jadi diplomatik, tuan-tuan, orang mula pilih kita untuk jadi pengadil. Orang mula libatkan kita untuk bagi pendapat sebagainya sebab kita ni diplomatik. So akhirnya orang akan rasa selesa dengan kita. Sama ada orang tu orang yang pendiam, hot staff dekat office, orang yang orang kata paling jam kat office, semua orang akan okey dengan kita. Alright? And then yang terakhir daripada saya, tuan-tuan cik puan, sekejap nak. Terakhir pada saya adalah blend in. Cara nak blend in adalah tahu di mana dan bila untuk lepak. Dress accordingly. Yang terakhir adalah faham written rule and also unwritten rule, spoken rule and also unspoken rule. Benda itu kita kena tahu. Okay. Alright, yang terakhir saya kira terima undangan daripada Cik Puan Lin kot, Cik Puan Lin. Silakan Cik Puan Lin. Saya dah jadikan Cik Puan ni sebagai speaker. Okay, dengar tak? Okay. Dengar? Okay. Saya nak tanya contoh tentang kalau sebab tajuk kita bina hubungan baik kan. Kalau orang tu muka dia ada default face which is dia susah nak senyum and cara intonasi dia tegas. Macam mana dia memanglah bukan tugas dia untuk ubah persepsi orang terhadap diri dia, tapi secara tak langsung benda tu akan jejas dia punya hubungan baik tu. Macam mana? Tu je. Baik, faham. Terima kasih Cik Puan Allah, nama apa nama ada gambar Liana, Lin. saya buang concern ni. Liana. Okay. Liana. Terima kasih Cik Puan Liana for the questions. Okay. Mungkin istilah yang Cik Puan Liana sebut, dia punya resting face tu adalah beach face. Dia punya rest face tu muka macam masak. Right. So kasar sikit tapi saya tak jumpa istilah lain. Dia punya resting face tu muka yang macam garang, serius. Bahasa orang Kelantan panggil pongoh, muka pongoh. Tengok tu macam scary, macam kau ada masalah ke kan. Okay. Will it impact the surrounding ataupun perception people? And of course dia akan impact. And then is it his or her responsibility untuk mend the things? Jawapan saya, how serious you would like to go in that office ataupun in that career. If you are really serious to progress fast, naik pangkat laju, promotion, be acknowledged, nak mahir, nak network, to get maximum exposure, to get a lot of opportunity, and then you have to improve that. Nak tak nak dia bukan alasan. Mungkin saya dilahirkan begini. Betul? Dilahirkan begitu, but remain that way is your choice. So kalau anda betul-betul serius, you have to learn ways. Akan ada orang yang saya tak boleh nafikan lah. Muka saya ni adalah, alhamdulillah lah, bila muka resting face saya, muka ceria kan. Orang kata muka baik, alhamdulillah lah, Tuhan bagi yang tu kan. Tapi ada orang muka masam, saya tak boleh nafikan ada. Bila dia, kenapa? Kau okey tak? Okey? Kenapa? Muka dia garang macam tu. So they have to come out with other things. Saya tak kerti nak cakap, but based on my experience, ada orang yang muka garang, dia cover dengan dia bertegur sapa. Bila berselisih, dia cuba sedaya upaya untuk senyum, angguk, tunduk hormat. Kadang-kadang orang tu tak senyum, tapi bila kita selisih, orang lelaki kita angkat kepala sikit, angkat kening. Tu cara kita bertegur, ataupun kita tunduk hormat, ataupun kita tunduk sikit. Itu cara hormat. Mungkin muka kita serius, tapi the moment kita react dengan orang sekeliling dengan gaya begitu, we show respect, orang akan respon dengan respect jugalah. At least mungkin tak nampak macam orang yang ceria ke, orang yang baik, harmoni, mungkin tak. Tapi at least professionally kita respect orang respect kita. Show gesture of respect, tunduk sikit, angguk macam tu. So that way walaupun muka kita nampak garang, but people still have respect lah. Alright? Ataupun ada orang yang pandangan lain. Saya pun mencabar juga soalan ni. My answer is not a definitive one, but I try to give a solution for that. Sebagai yang terakhir, ada siapa nak kongsi ke? Cik Puan Liana, soalan tu mencabar tu. Yes, agak mencabar. So sampai sekarang nak cari pandangan orang lain lah macam mana nak solusi dia. But thank you. Okay. Alright, sure. All the best. Saya tak pasti apakah itu pengalaman peribadi ataupun orang terdekat. Hopefully things improve. Because you are genuinely would like to improve.
Baik, itu saja saya kira untuk malam ini. So thank you very much. Siapa-siapa nak buat wrap up nanti tag saya. Saya ada baca ni siapa mention ni Kim. The best part join ni Akmal Space is beliau kata nak share 5 perkara tapi sampai 10 tip beliau share. The best part 10 tip tu masih lagi 5. Cara saya berfikir tuan adalah 5 core point. Saya hanya bagi 5 point besar dan huraian-huraian tu adalah dia punya sub point. So saya hanya kira core point je lah. Sebab itu kalau anda join program saya pun tuan-tuan, saya tak loket dengan info dan tip-tip lah. Usually if I promise you 10, I will give you more than that for sure. Okay, baik. Macam saya sebut, lalang tuan dah puji ni, maka saya nak guna peluang ni lah. Join lah KDCube community. Ada dekat profile saya, klik link. Free je, join, register. Dan grup ni adalah grup discussion. Grup discussion benda-benda ilmiah berkaitan cari kerja, job hunting dan sebagainya. So, feel free untuk join dan dalam ni kita akan ada special lah, iaitu kita buat free webinar khas untuk geng-geng dalam ni je. Geng ni ada 3,600 orang lah. So nanti dalam bulan Jun Julai ni saya akan buat free webinar khas untuk community ni lah sebagai tanda appreciation dan nak cultivate kita panggil diskusi ilmiah tersebut. Okay, that's all untuk malam ini tuan-tuan Cik Puan. Kalau nak baca lebih lanjut, buku yang saya akan recommend adalah Rule of Work by Richard Templer. Dia ada banyak buku, Rule of Work, Rule of Life, Rule of Happiness, Rule of Relationship, Rule of Money, macam-macam. Yang saya baca setakat ni adalah Rule of Work, which is quite impressive dan sangat relatable dengan apa yang dialami sekarang. Dan tip dia pun very practical. Okay, buku dia ringan je, jangan risau. Wallahualam, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa malam esok untuk topik seterusnya. Thank you very much everyone. Stay safe, ambil vaksin, jaga keselamatan. Assalamualaikum.